Okay, Assalamualaikum, selamat petang lagi sekali. Kita sambung Okay, nampak Nampak ke? Nampak medium. Okay. Alright, hari ni kita nak sambung sambungan 7.4. Okay, hari tu kita sampai, saya tulis kat sana. Sampai sini kot. Mana ya? Mana ya selalu? Ingatlah. Satu bawah sikit. Sampai sini je. Sampai homolytic. Okay, homolytic, heterolitic. Jadi cadangannya adalah nak habiskanlah sampai habis, iaitu tengok balik. Ni dah. Ni daripada C sampai G. Okay, kita cuba ya, insyaAllah. Sebab kalau boleh nak memudahkan awak buat assignment ni bagi cepat habis kan. Okay, right, sekejap ya. Okay, nak sambung. State the relative stabilities of primary, secondary and tertiary free radicals, carbocation ion and carbanions. Okay, so yang ini saya nak kenalkan awak kepada satu intermediates. Satu yang kita sebut sebagai reaction intermediates, keadaan perantara. Sorry ya, saya sesama. Okay, so ada 3 jenis perantara. Okay, perantara ni bermaksud dia di tengah-tengah. Daripada reaktan, dia akan menghasilkan produk kan. Okay, reaktan nak pergi produk, intermediate di tengah-tengah sini. Okay, kita panggil dia keadaan perantara. Keadaan perantara ni ada 3 jenis, iaitu carbocation ion, carbanion dan free radicals. Ada 3 jenis. Okay, kan ketiga-tiga intermediates ni adalah unstable. Unstable and highly reactive. Okay, kenapa dia unstable and highly reactive? Sebab dia di tengah-tengah. Sebenarnya dia lebih kepada dia nak cepat-cepat menghasilkan produk. Sebab tu dia unstable dan reactive sebab dia highly reactive sebab dia sebenarnya cepat-cepat nak buat produk instead of berada di tengah-tengah. Okay. So kita tengok persamaan dan juga perbezaan antara 3 jenis intermediate. Okay, carbocation ion. Carbocation ion terbentuk daripada heterolytic cleavage, tandakan. Ingat balik heterolytic cleavage tu adalah pembelahan daripada bond yang polar bond. Okay, nanti saya tunjuk contoh. Okay, terbentuk daripada heterolytic cleavage, very reactive species with a positive charge on the carbon atom. Nama lain bagi carbocation ion adalah carbonium ion. Okey, contoh carbocation ion ni, contohnya, katakan saya ada CH3, CH3, Cl. Okey, so dekat C dengan Cl ni adalah polar bond. Okey, carbocation ion ni dia terhasil daripada heterolytic. Heterolytic ni kalau ingat previous class adalah pembelahan yang tidak simetri. Okey, di mana dia membagikan elektron dalam keadaan tidak simetri, elektron diberi kepada yang lebih elektronegatif. Okey, antara karbon dengan klorin, okey, dekat sini delta positif, dekat sini delta negatif. Okey, disebabkan dia buat heterolytic cleavage, kedua-dua elektron ni, kan kita ada elektron sini dengan sini kan, dua-dua tu kita akan bagi pada klorin. So dia pun terbelah. Bila dia bagi bermaksud dia membuat pembelahan. Okey. Hasil pembelahan adalah, okay, bila dia bagi elektron, okay, saya salin balik produk dia. Okay. Karbon tadi, bila dia bagi elektron, dia akan jadi charge positif, manakala klorin menerima kedua-dua elektron jadi charge negatif. Okay.
Jadi heterolitik akan menghasilkan anion dan cation. Dia akan menghasilkan cation dan anion. Dia ada produk, satu yang bercharge positif, satu yang bercharge negatif. Jelas? Okey. Disebabkan karbon yang terhasil ini, disebabkan charge positif ini berada pada karbon, so nama dia adalah carbocation. Carbocation. Karbon lah. Karbon yang menjadi cation. Carbocation. Okey. Itu disebut carbocation. Karbon yang bercharge positif. Terhasil daripada heterolitic cleavage. Okey, itu carbocation. Next, carbanion. Carbanion juga terhasil daripada heterolitic cleavage di mana spesies tadi karbon tadi menerima charge negatif. Kalau yang tadi, karbon tadi bercharge positif, manakala untuk carbanion, karbon tu bercharge negatif. Okey. Tengok contoh. Contohnya, katakanlah saya gunakan X lah, unknown compound. Okey. So polar bond ada di sini. Sini adalah kawasan polar bond. Pada keadaan ini, karbon ni charge negatif, X ni charge positif. Okey. Dia dengan metod lah biasa X ni. Okey. So kita nak buat heterolitic cleavage di mana kedua-dua elektron ni akan diberi pada karbon. Karbon akan mendapat elektron tersebut. So dia akan bagi pada karbon, maka dia akan terbelah. Okey. Bila dia terbelah, produknya adalah CH3, CCH3, CH3. Karbon tadi menerima elektron, so jadi charge negatif dan X tadi akan jadi charge positif. Okay, so karbon yang bercharge negatif ini, kita panggil dia carbanion. Carbanion. Anion lah, karbon yang menjadi charge negatif, carbanion. Okay, juga terhasil daripada heterolitic cleavage. Okey, yang saya buat contoh CH3 belakang-belakang ni tidak semestinya CH3 nak, ini adalah contoh. Example. C yang lain pun boleh ataupun hidrogen saja pun boleh. Okey, untuk free radical pula, dia sama juga, cumanya dia macam ni. Contoh free radical, jarang kita pakai karbon, kita pakai klorin. Selalunya adalah unsur-unsur daripada halogen. Okey, so kita akan dia hasil daripada homolytic cleavage. Homolytic cleavage, previous lesson, adalah pembelahan yang membahagikan elektron secara symmetrical. Di mana dua elektron di hujung ni, dia akan bagi satu pada klorin sebelah kiri, satu pada klorin sebelah kanan. Okey, lepas tu bila dia bagi, dia akan terputus. Okay, bila dia putus, dia akan dapat apa-apalah, Cl ke, Br ke, karbon ke yang bercharge, yang tak ada charge. Dia akan ada dot saja. Satu dot di sini mewakili radical. Okay, carbon radical. Ini klorin lah. Kalau contoh carbon radical, dia akan jadi macam ni lah contoh. Dia akan ada carbon, lepas tu dia dot dekat situ. So itu adalah radical. Okay, yang radikal ni dia tak semestinya karbon, dia boleh benda lain. Tapi kalau carbanion mesti karbon, carbocation mesti karbon. Okay, so ini adalah 3 jenis reaction intermediates. Next. Okay, next adalah kita nak tengok relative stabilities, kestabilan terhadap carbocation, carbanions dan free radical. Okay, carbocation, carbanion dan free radicals boleh diklasifikasikan kepada 3 jenis, iaitu dia ada primary, secondary dan tertiary. Okay, contohnya, okay, kalau saya nak buat carbocation dulu, okay, carbocation primary, okay, dia akan start macam ni. Saya start dengan metil. Karbon yang bercharge positif, okay, dia tidak ada hidrogen. Dia tidak ada
unsur lain. Dia tidak ada karbon lain terikat dengan dia. So ini nama dia methyl carbocation. Methyl carbocation. Okay. Ni tengok betul-betul lah. Allah, apa jadi macam tu? Carbon charge positif dan dia dikelilingi oleh hidrogen, 3 hidrogen. Methyl carbocation. Okay. Primary carbocation apabila, contoh, primary carbon. Ingat lagi primary carbon? Primary carbon adalah apabila karbon terikat dengan satu kumpulan karbon yang lain. Okay, R tu adalah kumpulan karbon kan? So saya gunakan R sebagai ganti. So ini adalah primary carbocation. Okay. Secondary carbocation, dia karbon tadi terikat dengan 2 R. Okay, karbon tadi terikat dengan 2 R. So dia adalah secondary carbocation. Okay. Sekiranya carbocation tadi terikat dengan 3 grup R. 1, 2, 3. So dia adalah tertiary carbocation. Okay, maksudnya kelas-kelas carbocation ni, kelas-kelas of carbocation ni ataupun carbonion nanti bergantung kepada jenis karbon yang terikat dengan dia. Kalau karbon tadi terikat dengan hanya 1 R, primary, 2R, secondary, 3R, tertiary. Kalau tidak ada R langsung, methyl carbocation. Okay, same goes to carbanion. Carbanion, dia boleh start dengan methyl carbanion. Karbon yang bercharge negatif, methyl carbanion, ni macam ikatan lah pula. Dia negative charge. Okay. Primary carbanion, ada 1 R, primary. Secondary carbanion, ada 2 R. Tertiary carbanion, ada 3 R attached pada karbon yang bercharge negatif. Okay, semua ni adalah carbanion. So ini primary, secondary, tertiary. Tulis perkataan carbanion kat bawah ni. Okay, free radical pun sama. Kalau primary free radicals, titik ada 1 R. Secondary free radicals ada 2 R. Tertiary free radicals ada 3 R. Bermaksud kelas dia adalah lagi sekali bergantung kepada karbon tersebut, jenis karbon itu, berapa banyak dia terikat dengan karbon yang lain. Okey. So daripada jenis-jenis primary, secondary, tertiary, carbocation, carbanion dan radicals ni, kita nak tengok faktor kestabilan dia. Kestabilan carbocation dan carbanion using inductive effect ataupun R group. Okey, R group ni semua RR ni. R group ni kita panggil dia adalah electron donating group. Electron donating group ni dia memberi inductive effect. Inductive effect. Inductive effect tu apa ya? Tulis dulu. Inductive effect tu saya terang kat sebelah ni. Okey, apa fungsi R sebagai electron donating group dan apa inductive effect yang dia bagi? Okey, ini jelas lah jenis carbocation dan carbanion. Next. Carbocation stability. The alkyl group ataupun electron releasing group ataupun electron donating group, okey, iaitu R tadilah. R dikenali sebagai electron donating group. Fungsi dia stabilize the positive charge on the carbocation. Okay, the stability of a carbocation increase with the number of alkyl group present. Okay, kalau saya tulis balik, ini methyl carbocation.
Sekejap Lepas tu siapa? Primary. Macam ni lah. Okay, tanda macam ni. Secondary. Bila dia nak increasing, kena gunakan simbol increasing. Tertiary. Okay. Primary, secondary, tertiary. Okay, labelkan kat bawah. Methyl carbocation. Primary carbocation. Secondary carbocation. Tertiary carbocation. Okay. Dia kata dekat sini, kalau ikut susunan yang saya buat ni, susunan dia adalah semakin meningkat dia punya increasing stability. Daripada methyl cation kepada tertiary carbocation, increase stability. Okay, kenapa increase stability? Sebab daripada kiri ke kanan, semakin banyak bilangan R yang terikat dengan karbon. Okay, the stability of carbocation increase with the number of alkyl group present. Lebih banyak R attached pada karbon, lebih stable carbocation tadi. Okay, so dari segi keyword, apa yang awak kena nyatakan adalah yang pertama kena sebut presence of alkyl group yang ni. Alkyl group sebagai electron donating group. Okey, kehadiran dia memberi kesan apa? Kehadiran dia memberi kesan stability. Lebih banyak R attached pada carbocation, lebih meninggi dia punya stability. Okey, mungkin awak nak faham kenapa dia meningkatkan stability? Apa kesan kalau R ni banyak? Okey, itu secara notanya. Okey, secara nak fahamnya, okey, dia fahamkan macam ni. Contohnya, karbon yang bercas positif ni, adalah karbon yang serba kekurangan. Dia cas positif. Dia kuranglah, sepatutnya dia cukup 4 ikatan. Sekarang dia tak cukup lagi 1 ikatan. Jadi dia adalah serba kekurangan. Okey. Apa fungsi R? R ni memberi kesan induktif bersifat electron donating. Dia memberi induktif effect sebagai electron donating. Maksudnya kehadiran dia adalah sebagai yang bercharge negatif lah, lebih kurang. Kumpulan yang memberi kesan elektron. Elektron kan negatif. Okey. Kalau hanya ada satu R attached pada dia, bermaksud karbon tadi karbon tadi daripada negatif dia dah nak semakin normal. R ni memberi kesan yang boleh menetralkan dia. Okey, satu R. Ada R yang kedua semakin normal karbon tadi. Ada R yang ketiga semakin normal karbon tadi. Ketiga-tiga R ni seolah-olah menggantikan ikatan dekat sini. Okey. So semakin neutral lah dia tu. Jadi dia semakin stable. Okay, boleh nak? So kesimpulannya awak cakap yang ni saja. The more R present, the stable the carbocation. Okay, next. Next is carbanion. Carbanion pula. Alkyl group, beza alkyl group, dia akan destabilize the carbanions. The stability of carbanion decrease with the presence of alkyl group. Maksudnya, okay, kalau saya susun macam tadi, ini methyl carbanion, dia akan jadi, saya nak susun decrease macam ni lah, kan decrease. Tuliskan primary, secondary, tertiary. Okay, methyl carbanion, primary carbanion, secondary carbanion, tertiary carbanion. So dia ada satu R, ada 2 R, ada 3 R. Okey. Kenapa? Lebih banyak carbanion ni dia akan decrease stability. Okey, kenapa decrease stability? Sebab
Tengok karbon tu adalah yang telah pun negatif. Karbon ni dah memang negatif dah. Contohlah kita gunakan istilah manusia. Dia ni dah memang negative thinking dah. Contohlah negative thinking. Berkawan pula dengan seorang yang memang negatif juga, toxic person contohlah. So dia akan semakin negatif. Kawan nombor 1. Jumpa pula kawan nombor 2, negatif juga orangnya. Dia semakin negatif. Tambah pula tiba-tiba kawan nombor 3 masuk pun negatif orangnya. Jadi karbon ini akan menjadi semakin negatif. Dia tak menjadi neutral. Okay, dia tidak menjadi, dia semakin cenderung pada satu sifat saja, iaitu negatif. Jadi dia tidak stable. Semakin negatif dia, semakin tidak stable. That's why dia decrease the stability of carbanion. Okay. Okay, next. Free radicals. Okay, free radicals kesan dia sama macam carbocation. The stability of radicals increase with the more alkyl group present. The stability of radical increase with the number of alkyl group present. Okay, contoh. Methyl radical, primary radical, secondary radical, tertiary radical. Okay, methyl, primary, secondary, tertiary. Okay, kehadiran R ni pada karbon dia macam ni. Karbon tu dia tak cukup satu elektron. Negatif ni sebab dia tak cukup ikatan lagi satu kat sini kan. Kehadiran R memberikan bayang seolah-olah dia ada kat sini. Lebih banyak R yang ada ikat pada dia menutup kekurangan X dekat situ. Kekurangan elektron dekat sini. So that's why dia akan menjadi lebih normal, lebih natural. Sebab dia ada kumpulan yang boleh menyokong dia untuk menerima lagi satu elektron. Seolah-olah macam tu. Okay, so kesimpulannya kehadiran R tadi menyebabkan free radical akan semakin stable. Increase. Okay, so dari segi explanation, pastikan awak tengok compound tu carbocation dia, kemudian susun, kemudian kena nyatakan tentang EDG dan kena nyatakan kehadiran apa jadi pada compound tu, apa jadi pada stability dia. Boleh ambil ayat ni. Okay, ini kalau radikal lah. Okay, cuba soalan ni. Kelaskan, okay, katakan saya label dia A, B, C, D. Arrange the following carbocation in order of increasing stability. Okay, cuba susun. 3 minit. Okay, A adalah primary, secondary atau tertiary? Seorang bagi tahu jawapan. Tertiary. Tertiary ke? Bukan. A. Okay, kalau awak kata tertiary, maksudnya adalah awak maybe nampak branching banyak. Awak nampak branching banyak, so biasanya kita akan judge by branching. Okay, tengok saya buat. CH3, CH, kena buka. Positif. Okay, lagi sekali. Primary ke, secondary ke, tertiary ke? Seorang bagi jawapan. Primary. Secondary, madam. Primary. Okay, tengok karbon ini terikat dengan satu karbon saja. Kita jangan tengok branching. Karbon ni ikat dengan satu karbon. So ini group R dia, ini R group dia. Karbon ini terikat dengan karbon tu. So bila terikat dengan satu karbon, primary. Carbocation. Okay, hati-hati. Dia nak jawab soalan tugasan ni. Okay. B jenis apa?
B apa? Tertiary. Yes. C ini terikat dengan 1, 2, 3. Tertiary. C. C apa C? Metil madam. Methyl. Methyl. Yes. Methyl carbocation ion. Dan D. Secondary. Secondary carbocation ion. Betul. So awak dah kenal carbocation ion ni. Next is susun ikut kestabilan dia. Okay, susun. Kalau kita nak labelkan nama penuh nah. Primary carbocation ion. Tertiary carbocation ion. Tulis penuh baru ada markah. Kalau tak tulis penuh tak ada markah. Okay, susun ABCD. Start dengan apa nak cuba? CADB madam. CADB. C less than A less than D less than B. Betul. Maksudnya C tu metil, A tu primary, D tu secondary, B tu tertiary. Betul. Susunan dia adalah dekat sini kita kata increase stability. Sebab apa? Sebab presence of R group as electron donating group. Tulis ayat penuh. Okay. Atau apa dah ayat tadi? Awak ambil ayat ni. The stability of carbocation ion increase with the number of alkyl group present. Ambil ayat tu. The number of alkyl group present. Okay, tambahkan ayat itu. Group ni adalah alkyl group. Jangan letak R lah, tak ada markah. Presence of alkyl group sebagai EDG. The more alkyl group present, the more stable the carbocation ion. Okay, betul. Next is kita pergi kepada LO berikutnya, iaitu kita nak tengok electrophile, nucleophile, Lewis acid dan Lewis base. Okay. Dalam tindak balas akan wujud dua jenis compound, iaitu satu electrophile, satu lagi nucleophile. Okay. Electrophile adalah electron deficient species, spesies yang kurang elektron. Spesies yang kurang elektron ni adalah cation lah. Okay, yang bercharge positif. Positive charge. Memang positive charge tu kita tahu dia adalah kurang elektron. Carbocation ion adalah sejenis electrophile, karbon yang bercharge positif. Okay. Neutral molecule dengan empty orbital adalah juga kategori electrophile. Contohnya PCl5. Okay. Empty orbital ni adalah biasanya elemen daripada blok D. Blok D dia ada empty orbitals kan, sebab blok D tu ada sampai 10. So ada kawasan yang dia masih boleh isi. Okay, neutral molecule ni bermaksud molekul yang tak ada charge. Macam PCl5 dia kan tak ada charge. Kalau kita tengok dia ada empty orbitals, maksudnya dia ada electrophile. Lewis acid adalah sejenis electrophile, oxidizing agent ataupun spesies with low density of electron. Okey. Terbalik kepada sifat electrophile adalah nucleophile. Nucleophile adalah electron rich species. Rich species ni adalah anion lah. Okey, spesies yang bercharge negatif. Contohnya carbanion, karbon yang bercharge negatif. Neutral molecule with lone pair. Molekul yang ada lone pair, contohnya amonia. Ada lone pair kat atas kepala dia kan. So dia adalah nucleophile. Okay, yang ada lone pair. Yang mana yang boleh donate tu adalah kategori nucleophile. Reducing agent dan molekul with high electron density of electron. Okay, high density ni bermaksud double bond, triple bond.
Kalau double bond triple bond ni bermaksud elektron tu dia bertindih-tindih dekat sini kan. Maksudnya high density lah bertindih-tindih. Okay, kawasan ni adalah kawasan kita panggil electron rich species. So dia adalah kategori nucleophile. Okay. Selain daripada tu benzin. Benzin, gelang benzin ni kan ada 3 double bond dalam tu. So dia ada 3 double bond dalam ni kan. 1, 2, 3. So benzin tu adalah nucleophile. Sebab dia kategori high electron species. Species yang banyak elektron. Double bond tu semua density dia tinggi. Okay, so ini adalah memperkenalkan dulu electrophile dan nucleophile. Seterusnya kita nak memilih, nak classify. Okay, nombor 3. Define electrophile and nucleophile. So jawapan dia dekat sini, boleh baca. Next, classify. Classify each of the following as electrophile, nucleophile dan free radicals. Okay, cuba tengok dulu yang pertama. Amonia adalah nucleophile atau electrophile? Nucleophile. Nucleophile, thank you. Amonia adalah nucleophile. Yang nucleophile warna merah nah, nucleophile. Okay, nombor 2 Br. Br tu ada dot tu. Free radical. Yes, free radical. Nucleophile, free radicals. Ada dot saja dia adalah free radicals. Okay, next. Nucleophile. Okay, water ni dia special. Water ni dia special walaupun kita tengok water ni ada lone pair kan. Tapi water ni adalah sifat istimewa dia, water ni adalah both. Okay, dia boleh jadi H plus or H minus kan. So dia boleh both, maksudnya dia boleh jadi nucleophile dan juga electrophile. Dia adalah both. Okay, next. NO2 plus. Electrophile. Electrophile. Sebab ada charge positif, electrophile. Yang ini ada charge negatif kan, ya, jelas bersuluh lagi terang lah semua nucleophile. Charge positif je electrophile. Ni senang tengok. BF3 kategori yang tak cukup elektron kan. So dia adalah electrophile. Okay. CO2 adalah kategori both. Kelebihan pada molekul CO2. Okay, yang ini alkin. Saya kata apa tadi? Nucleophile. Nucleophile sebab dia high density of electron. Alkohol juga nucleophile, dia ada lone pair pada O. PCl5 adalah electrophile. Tadi saya dah sebut. Okay. So iaitu kita tengok as a molecule berdasarkan sifat-sifat yang ada pada dia, kita kelaskan sebagai electrophile dan nucleophile. Okay, seterusnya dia nak apa ni? Identify electrophile, nucleophile, state the type. Okay, yang ni tak boleh jawab lagi sebab ada bawah ni, tak siap lagi. Terus pergi belakang dulu. Okay, last LO yang terakhir adalah, okay, yang ni kena dengar betul-betul. Kat sini, kat penting ni. Okay, fokus state the main types of organic reaction. Okay, dalam organik ada 4 jenis tindak balas. Sebenarnya ada 6. Okay, tapi sebenarnya ada 6 tapi kita tak belajar lagi 2. Lagi 2 tu kita akan jumpa bila kita sedang pergi chapter yang lain. So basicnya ada 4 saja. Iaitu addition, substitution, elimination dan rearrangement. Ingat. Ada 4 jenis yang basic. Okay, now kita nak pergi dalam pula. Daripada 4 jenis ni tadi ada pecahan-pecahan dia. Okay, yang pertama, untuk addition reaction, okay, dia terbahagi kepada 2, iaitu electrophilic addition dan nucleophilic addition. Okay, bila awak menulis, let's say awak nak memilih nanti, pastikan awak menulis dengan betul. Electrophilic, philic belakang tu. Kalau awak kata electrophile addition, salah. Electrophile tu molekul kat depan. Electrophilic tu adalah tindak balas dia.
Okay, electrophilic addition, nucleophilic addition. Addition ada dua jenis. Okay, apa nak? Ada dua. Okay, next. Kita nak tengok electrophilic addition dulu. Okay. Electrophilic addition. Okay. Initiate by electrophile accepting electron from an attacking nucleophile. Typical reaction of unsaturated compounds such as alkenes and alkynes. Okay, so dia macam ni. Awak cuba fahamkan dia. Okay. Electrophilic addition, kesimpulannya, terus pergi kesimpulan. Dia hanya akan berlaku untuk alkene dan alkyne. Gariskan. Special untuk alkenes dan alkyne. Okay. Kenapa? Kita tengok sini. Apabila kita buat tindak balas, okay, antara A dengan B, contohlah menghasilkan C dan D. Okay. A dengan B ni adalah reaktan. Reaktan ni dia mesti satu electrophile, satu nucleophile. Dia tak boleh dua-dua electrophile, dia tak react. Dia tak boleh dua-dua nucleophile, dia tak react. Dia mesti satu elektro, satu nukleo. Okay. So kalau kita tengok alkene dekat sini, alkene dekat sini dia ada double bond. So bermaksud alkene ni sifat dia nucleophile. Okay, so kalau alkene ni dah nucleophile, Br ni automatically akan jadi electrophile. Okay, so tengok lepas dia react. Lepas dia react, apa yang berlaku pada alkene, produk dia? Alkene tadi daripada keadaan dia double bond, sekarang dah jadi single bond. Bermaksud dia buat addition. Addition adalah ditambahkan ikatan. Dia buat penambahan dalam ikatan. Kenapa dia addition? Sebab dia from double to single. Okay, so nama dia addition. Okay. Kenapa electrophilic addition? Kerana alkene itself is a nucleophile. So yang nak ditambahkan pada dia mestilah electrophile. That's why electrophilic addition. Sebab tu nama tindak balas dia adalah electrophilic addition. Okay, fahamkan yang tu dulu. Nanti kita tengok contoh lah. Okay, next. Nucleophilic addition. Okay. Nucleophilic addition ni awak ambil untuk carbonyl compound. Hanya terjadi untuk carbonyl compound. Initiate by nucleophile which attack an electrophilic site of a molecule. Okay. So tengok balik dekat sini. Tengok before and after. Before and after. Before sebelah sini. After sebelah sini. Apa perbezaan before and after? Okay. Perbezaannya adalah before from double sekarang dah jadi single. Kan? Tengok ikatan dia from double to single. So dia buat addition. Dia sedang buat addition. Okay, next. Kenapa dia nucleophilic addition? Sebab, okay, dekat sini, apa yang terganggu adalah HCN ni dia akan putuskan kepada CN minus saja. CN minus ni adalah sejenis nucleophile, very strong nucleophile. Okay, nucleophile ini, faham dah saya cerita apa ni? Nucleophile ni dia akan attack, dia akan menyerang kawasan yang electrophilic site. Electrophilic site ni adalah kawasan yang kurang elektron. So nucleophile akan serang. So bila dia serang, bermaksud dia yang attack. Dia attack kepada molekul, so dia yang ditambahkan. So CN akan masuk. Sebab tu nama dia nucleophilic addition. Nucleophilic addition. Maksudnya dia tambahkan nucleophile dalam compound. Okay. Alright. Boleh ikut ke ni? Tak tahu tanya nak? Hello, boleh ke tu? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, tak apa ya. Kita dengar dulu nanti kita buat latihan lah. Okay, kita tengok teori dulu. Substitution reaction. Substitution reaction pula, tadi addition. Addition terbahagi dua, electrophilic dengan electrophile dengan electrophile kan? Substitution pun terbahagi tiga jenis. Okay.
Kalau addition tadi daripada double dari single, maksudnya ditambahkan ikatan dalam compound. Kalau substitution dia replace, substitute kan maksudnya replace, dia tukar tempat. Okay. Dari segi tukar tempat ni ada 3 jenis cara ditukar tempat. Yang pertama free radical substitution, yang kedua electrophilic substitution, yang ketiga nucleophilic substitution. Okay, kita tengok free radical substitution dulu. Free radical substitution, okay, dia melibatkan free radical sebagai intermediate. Maksudnya dalam proses nak dapatkan produk tu dia ada melibatkan radicals dalam tindak balas dia. Cuma radicals ni kita tak tunjuk lah. Radicals tu nanti kita akan tengok mekanisme. So, cara untuk awak identify dia adalah free radical substitution, senang saja. Awak tengok soalan, awak nampak UV. Ada UV dan depan ni mesti alkane. Depan ni mesti alkane followed by UV, confirm free radical substitution. Tengok macam tu. Itu tips. Tips nah. Macam mana dia berlaku apa semua tu nanti kita akan belajar kemudian. Okay. Ini saya nak cerita nak memudahkan awak detect dulu. Okay, next. Electrophilic aromatic substitution. Ini depan ni ada aromatic nah. Lupa nak tulis. Tambahkan. Okay, electrophilic aromatic substitution. Okay. So untuk yang ini, nama pun aromatik bermaksud dia melibatkan sebatian benzin. Dia mesti ada benzin dalam compound. So awak tengok perubahan pada benzin. Okay, caranya adalah benzin ni dia adalah C6H6 di mana dia ada silent hydrogen di sekeliling dia. Biasa kita buat benzin macam ni kan. Ada silent hydrogen sekeliling dia. This is B4. After reaction didapati one of the hydrogen tu replace dengan benda lain. So dia adalah substitution. Yang lain semua sama. Ini semua sama. Kecuali salah satu hidrogen tadi telah ditukar tempat dengan bromine. So substitution, tukar tempat. Okay. Kenapa dia adalah electrophilic substitution? Kerana benzene itself adalah nucleophile. So yang nak diganti dengan dia, yang boleh mengganggu dia adalah electrophilic lah. Electrophilic aromatic substitution. Nucleophile dengan nucleophile tak boleh react. Dia mesti terbalik. Okay, next. Okay, last sekali nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution adalah melibatkan compound yang seperti haloalkin dan alkohol. Okay, yang ini senang saja, dia replace tempat bromine dengan OH tu. Daripada bromine dia tukar OH. OH tu adalah dia punya reactant. Dia tukar tempat. Dia tukar tempat antara OH dengan Br. Dia replace. Ini akan jadi Br minus kat belakang. So dia buat penukaran nucleophile. Sebab OH tu adalah nucleophile. Okay. Oh, ada lagi. Elimination. Seterusnya adalah elimination. Okay. Untuk elimination, daripada atoms akan remove. Atoms ataupun group akan remove from the carbon. Dia akan form daripada single to triple ataupun double to single. Single to double. Dia akan buang compound. Contoh, ni kan alkohol. Alkohol ni kan single. Macam tu kan. Asalnya semua single bond. This is before. After reaction, daripada single dia jadi double. Maksudnya dibuang ikatan. Dibuang ikatan dia adalah elimination. Okay, elimination ni dia tak ada anak-anak, elimination saja. Finally, rearrangement. Rearrangement adalah ditukar tempat. Cara nak tengok dia adalah rearrangement biasanya dia ada arrow forward reverse. Penukaran. Okay, penukaran tempat. Ataupun bila melibatkan sebatian carbohydrate ion kepada carbohydrate ion.
Karbon-kation primary kepada tertiary. Karbon-kation yang less stable, karbon-kation yang less stable kepada karbon-kation yang more stable. So ini juga adalah rearrangement. Penyusunan semula. Okey. So daripada semua-semua ni, mari kita buat kesimpulan. Tadi kan banyak. Okey, so kita buat kesimpulan dia. Okey, dia macam ni. Addition ada dua. Electrophilic addition dengan nucleophilic addition. Electrophilic addition adalah sebatian alkin. Tengok alkin. Nak tengok kat mana? Tengok dekat reactant. Tengok pada reactant. Contoh. Alkin depan sini. Before. Lepas tu dia jadi single. So dia mesti electrophilic addition. Okay. Nucleophilic addition. Tengok carbonyl. Before reaktor dia, okay, lepas tu carbonyl tu jadi apa? Carbonyl tu buka ikatan. So awak tengok sebatian dekat depan tu carbonyl. Carbonyl ni sama ada aldehyde ataupun ketone. Ini untuk tips nak bagi kenal. Free radical substitution, depan tu alkane, lepas tu dia ada UV. Lepas tu dia dapatlah produk apa-apa belakang ni, awak tengok alkane dengan UV. So dia adalah free radical, sebatian alkin. Okay, substitution ada 3. Okay. Electrophilic aromatic substitution, dia adalah benzin. Benzin ada 6 hidrogen. Okay. Bila salah satu hidrogen ni, tak kisah mana-mana hidrogen, dia replace, dia ganggu benzin dengan dia replace hidrogen tu dengan mana-mana compound. So maksudnya dia pengganggunya adalah benzin. Okay. Nucleophilic substitution daripada alkohol ditukar dengan X minus dia jadi RX. Sebatian halo alkohol ataupun halo alkin. Elimination daripada single menjadi double. Dibuang. Okay. Rearrangement, dia ada simbol macam tu. Ataupun daripada karbon-kation yang less stable kepada karbon-kation yang more stable. Itu cara kita tengok kesimpulan dia. Right. Kita tengok soalan. Okay. Baca soalan ni. Identify the main type of organic reaction given in the reaction equation. Okey, jom kita tengok. Cuba buat. Soalan nombor 5A, cuba fikir dulu. Jangan tengok apa skema-skema ke. Kalau ada, jangan tengok skema-skema. Fikirkan. Okey, 5A agak-agak apa? Tengok before and after. Apa yang berubah? Double bond to single bond. Sorry. Single bonds. Sama je. Silap. To be. Sorry. Okey, apa yang berubah? Carboxylic acid kan tu? Kita tengok compound dia. Tengok benzene before and after sama. Okey, mungkin awak kata ini yang puan kata tadi tu apa? Electrophilic aromatic substitution kot. Kan ada benzene. Betul dia ada benzene. Tapi kita tengok. Hidrogen dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini before tau. After 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogen pada benzene tidak diganggu langsung. Jadi dia bukan electrophilic aromatic substitution. Bukan. Okay, apa yang berubah? Double bond O kekal. Yang berubah adalah OH ni telah diganti dengan klorin. OH diganti dengan klorin. Okay. Kalau dia membuat penggantian, bermaksud dia buat substitution. Substitution Zat? Allah. Substitution. Jelas ni. Ya. Okay, substitution pula ada 3 jenis. Free radical substitution, electrophilic substitution, nucleophilic substitution. Electrophilic aromatic substitution dah confirm bukan sebab dia tak kacau benzin.
Free radical dah confirm bukan, sebab dia tak ada UV. So dia adalah nucleophilic substitution. Okay, dia hanya replacekan OH tu dengan klorin. Digunakan nucleophile lah. OH kan nucleophile, klorin pun nucleophile, nucleophilic substitution. Okay. B. B apa? Cepat, kita nak belajar organik lagi ni. Banyak lagi, mungkin kita akan lebih banyak online daripada offline kan. Tak tahu online sampai hujung. Organik ni, cepat. Apa? Salah tak apa, tak marah pun. Berapa apa tadi? Apa? Cepat. Start pergi habis lambat ni. Okay, tengok macam ni. Before Electrophilic addition. Yes, betul. Electrophilic addition. Okay. Untuk yang tak faham, dengar kenapa. Depan ni alkane. Saya dah kata dah, nampak je alkane, tengok alkane tadi terganggu tak? Double bond ni telah berubah. Maksudnya, selepas tindak balas, double bond tadi telah diganggu. Double dah menjadi single. Dan dia mengganggu alkane. Apabila dia mengganggu alkane, tindak balas dia mesti electrophilic addition. Ni ada dalam soalan tugasan lah. Jadi awak kena faham siap-siap nah. Okay. A, B. C pula adalah apa? C pun samalah, nampak tak? Ini alkane, before, after tu dia jadi alkohol. Double bond tu dah tak ada, kan? So kalau dia mengganggu alkane je, electrophilic addition. Awak tengok macam tu dulu senang. Kenapa tu kita akan belajar mekanisme nanti. Electrophilic addition. Okay. D. Tengok before and after. Okay, apa agak-agak ni D? Elimination. Yes, betul. Elimination. Okay. Okay, kenapa elimination? Sebab daripada single bond, tiba-tiba dia dah jadi double bond dan dia buang HBr. Okay, maksudnya dia membuang ikatan. Elimination lah. Okay, teruskan yang lain. Bawah tu E. Elimination ni dia tak ada pecahan dah. Okay, E ni apa? Apa keyword dia ni? Ada apa ni? UV kan? UV. Dan depan ni alkane kan? Jadi apa dia? Free radical substitution. Yes, free radical substitution. Betul. Okay, F. F apa? Azrul angkat tangan. Ya, kenapa Azrul? Electrophilic ada? Betul lah tadi. Substitution. Electrophilic aromatic. Kena sebut. Electrophilic aromatic substitution. Kena ada aromatik dekat tengah sebab kita ganggu benzin. Okay. Sebab, okay, tengok hidrogen dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 before. After 1, 2, 3, 4, 5. One of the hydrogen dah replace dengan NO2. So bila dia mengganggu hidrogen pada benzin, electrophilic aromatic substitution. Okay, finally G. Apakah G? Elimination. Yes, elimination. Okay, betul. Kenapa betul? Sebab daripada single kan dia dah jadi double. Dia adalah BR dekat belakang tu dia tak tulis. Tengok single tu double, dia akan eliminate compound. Okay. Alright, betul untuk contoh soalan ini. Okay, kita cuba banyak soalan sebenarnya ni. Okay, kita cuba yang ni dulu, nombor 6. A, B, C. Siapakah A, B dan C? Based on the reaction scheme below, state the type of reaction.
State the type of reaction corresponding to the step A, B, C. Okay, siapakah A, B dan C? A adalah Free radical substitution. betul. Free radical substitution. Dia punya hint adalah tengok UV dan depan ni adalah alkane. Okay, betul? B, Elimination reaction. betul. Elimination. Sebab dia daripada single to double, dia eliminate ikatan. Dan C adalah Electrophilic addition. betul. Electrophilic addition. Sebab apa? Sebab dia mengganggu alkin. Alkin saja mesti electrophilic addition. Okay, good. Next, okay, UPS 2008-2009. Okay, cuba tengok. Name the type of reaction for start A, B, C, D. Type of reaction. Okay, sama macam tadi. Apakah jawapannya? Okay, boleh tengok dulu. Kalau ada jawapan boleh bagi tahu. A, B, C, D. Okay, siapa nak try? A tu apa? Tengok before and after. Apa kawasan yang diganggu? Electrophilic substitution. Electrophilic substitution tak ada. Dia kalau electrophilic substitution tu adalah electrophilic ada tengah tu aromatik. Electrophilic kalau substitution dia ada aromatik kat tengah. So itu hanya untuk benzin. Tapi sekarang ni kita tengok benzin before and after. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 hidrogen di sekeliling ini. Ini before. After 1, 2, 3, 4. Dia maintain bilangan hidrogen yang sama. Jadi dia tidak mengganggu benzin. Maka dia bukan electrophilic aromatic substitution. Okey, cuba lagi. Siapa nak try pula? Nucleophilic substitution. Yes, nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Okay, kenapa dia buat nucleophilic substitution? Tengok atas ni yang berubah. Atas ni adalah C double bond O OH, carboxylic acid kan. Dekat sini dia dah jadi C double bond O Cl. Dia tukar kedudukan OH dengan Cl ni. Okay, bermaksud dia buat substitution dan ditukar nucleophile. Nucleophilic substitution. Untuk carboxylic acid, tadi saya kata alkohol dengan alkin je kan? Boleh tambah untuk carboxylic acid dan carboxylic acid. Macam tu. Okay. Okay, B. Siapakah B? Apakah type dia? Belakang ni tertinggal ni. Elimination, madam. Betul. Elimination. Okay, yang ini jelaslah sebab perubahannya adalah daripada kawasan ini dah berubah menjadi ini. Okay, teruskan kepada C. Nucleophilic. Addition. Betul. Nucleophilic addition? Electrophilic. Electrophilic. Electrophilic addition. Okay, sebabnya daripada alkin ini before kan, dia dah menjadi double bond tu dah diganggu. So dia buat electrophilic addition. Okay, finally D. Rearrangement. Yes, rearrangement. Okay. Kenapa dia jadi rearrangement? Tengok sini. Kita tengok before and after. Okay, yang atas semua tak kacau. OH ni
OH ni mula-mula dia duduk karbon hujung sini. Okay, selepas tu dia pindah karbon tengah sikit. Dia masuk karbon yang dalam, dia itu dekat dengan benzin. Maksudnya dia tukar tempat OH tu. Bila dia tukar tempat, nama dia rearrangement. Benda yang sama, cuma ditukar kedudukan. Okay, rearrangement. Okay, very good. Okay, last. D1. Rearrangement. Betul. Rearrangement. Okay. Pertama sekali sebab dia ada arrow pergi balik tu. Okay, rearrangement. Dan dekat sini compound dia sama, cuma yang ni dia buat proses ikatan dia yang berbeza sikit lah. Awak tengok yang ni saja, paling mudah. Okay. Okay, betul. Nombor 2. Ni dia pakai jenis apa? Skeleton. Boleh faham lah. Skeleton pun lah. Nucleophilic addition Nucleophilic addition. Nucleophilic addition. Betul. Okay, sebab apa? Sebab double bond dah jadi single bond. Addition lah. Okay, kenapa dia jadi nucleophilic? Sebab yang terganggu ni adalah ketone kan? Carbonyl compound. So dia tambahkan CN ke atas tu. Dia tambahkan nucleophile. Betul. Dan yang terakhir, Electrophilic aromatic substitution. very good. So daripada hidrogen tu ada 6, sekarang ni one of the hydrogen dah replace dengan bromine. Dia mengganggu hidrogen pada benzin. So electrophilic aromatic substitution. Okay, betul. Alright. Alhamdulillah, selesai. Okay, so dengan itu kita tengok balik malam ni awak belajar apa. Banyak sikit lah malam ni kan. Nak habiskan. Okay, tadi kita masuk state dah sini. Kita masuk relative stabilities of primary, secondary, tertiary and methyl radicals, carbocation ion dan carbanions. Okay. Kemudian kita compare the stability of carbocation ions, carbanions by using R group. Ingat, kalau untuk carbocation ion, lebih banyak R attach pada carbocation ion, dia akan jadi lebih stable. Tetapi untuk carbanion, lebih banyak R attach pada carbanion, dia akan jadi less stable. Okay, siapakah R? R adalah RK group yang bertindak sebagai electron donating group. Apa dia? The stability of the carbocation ion increase with the numbers of RK group present. Okay. Kemudian dah tengok beberapa compound yang contoh-contoh electrophile dan nucleophile, Lewis acid dan Lewis base. Lewis acid ni yang tak cukup elektron, Lewis base ni yang banyak elektron. Next is kita dah belajar ada 4 jenis tindak balas main type nah. Addition, substitution, elimination, rearrangement. Dan daripada main ni tadi kita pecah kepada beberapa pula. Jadi apabila memberi jawapan, dia kena bagi spesifik. Maksud saya spesifik tu adalah macam kita buat tadi. Awak tak boleh kata addition saja. Nucleophilic addition. Kena habiskan. So kena spesifik. Okey, jawapan kita mesti spesifik. Kemudian dah tunjukkan contoh juga. Beberapa contoh. Identify type of organic reaction given the reaction equation. Yang tadilah lagi equation dan identify. Okey. So dengan itu selesai chapter 4. Selesai. Okey, semua ni kita dah belajar. Alright, so saya nak komen sikit. Yang hantar adalah ramai juga dah send part A punya draft. Okay, which is very good. Pada saya semua orang buat betul. Okay, adalah beberapa yang saya komen tapi most of you dapat cantik lah. Okay, cuma kebanyakan awak memilih untuk minimum carbon iaitu C4. Buten, butanol kan. Banyak pilih yang itu. Jadi bila kita pakai C4, dia boleh buat. Cumanya dia kuranglah possible isomer. Dia kurang sikit kan. Tapi kalau awak ambil macam pentanol, lebih banyaklah isomers yang awak boleh buat. Okay. So daripada isomers yang awak buat tu, awak pilihlah yang mana boleh buat chain,
boleh buat position, boleh buat functional group, dan boleh buat enantiomer ataupun sisran. Okay, alright. So yang lain-lain tu rasanya okay. Kalau ada lagi nak hantar setakat esok pukul 10. Okay. Untuk part B rasanya saya tak nak ambil draft dah kot. Part B tu sebab dia soalan straight to the point je kan. Part B tu adalah soalan-soalan yang macam ni. Okay. So yang tu saya tak ambil draft dah lah. Saya akan ambil draft part A saja. Part A saja. Okay. Boleh? So ingat tarikh penghantaran adalah pada 3 hari bulan 3. Hantar dalam soft copy. Okay, hantar dalam soft copy dekat GC. Upload dalam GC. Saya akan letak tapak untuk assignment. Okay, tapak saya tak buat lagi. Saya akan letak tapak untuk assignment. So awak upload dalam tu 3 hari bulan 3. Ataupun before 3 hari bulan 3. Okay. Kalau lah, okay, saya bagi due dekat awak untuk part A. Hantar hari 27 hari bulan 2 kan. Is it 27 ke 28? Lupalah. Sendiri letak tarikh. 27. Esok 27 ke 28? 27. Esok kan? Esok pukul 10. Okey. Ini date nah, pukul 10 pagi. Kalau awak nak bagi saya check part B, saya tak nak check ramai-ramai sangat ni sebab banyak. Part B, kita hantar 3 hari bulan 3 kan? Saya nak tengok. Takut saya tak mampu nak menyemak je lagi. 3 bulan 3 dah nak hantar. Okey, saya bagi, kalau nak bagi saya semak, 27, 28, 1 hari bulan sebelum 1 hari bulan. Lepas 1 hari bulan saya tak terima dah untuk sebarang semakan. Okey, maksudnya 2, 3 tu adalah masa untuk hantar. Saya tak nak semak apa-apa dah. Boleh Okey. So setakat tu saja untuk malam ini. Ni dah record dah ni. Sekejap nak off record dulu. Lupa pula. Mana dia? Ni dah kan.